kita akan berbicara bersama tetamu kita yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ini, iaitu Encik Muhammad Faiz Syuhaimi, Presiden Majlis Belia OKU Malaysia, merangkap Exco Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum Encik Faiz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Encik Faiz, kita nak bercakap mengenai Belanjawan 2021 yang katanya melindungi golongan OKU ini dan 45 juta ringgit diperuntukkan. Jadi apa pandangan Encik Faiz sendiri? Untuk 45 juta bajet yang diperuntukkan untuk OKU, terutamanya bagi pendidikan khas, bajet tersebut, itu dilihat salah satu sebagai petanda yang baik untuk mempertingkatkan lagi daripada aspek kemahiran dan juga peluang kepada pelajar-pelajar OKU untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada bajet yang diberikan untuk komuniti OKU untuk pendidikan khas, kita dapat melihat bahawa pendapatnya pada tahun ini daripada RM0 polisi pada tahun lepas telah wujudnya pertambahan untuk pelajar OKU pada tahun 2020, dan kita menyangkakan pada tahun 2021 akan lebih ramai pelajar-pelajar OKU dapat melihat menikmati bidang pendidikan. Jadi kita melihat bajet tersebut memberikan ruang kepada pelajar OKU untuk mendapat akses kepada pendidikan. Jadi dengan jumlah 45 juta ringgit ini, adakah Encik Faiz rasa cukup ataupun perlu lagi penambahbaikan di masa hadapan ataupun akan datang? Secara umumnya kalau kita melihat kepada jumlah allowance yang diberikan, untuk allowance pekerja cacat, kenaikan daripada 400 ringgit hingga 450 ringgit, dia sebenarnya memberikan satu ruang untuk mereka mendapatkan pendapatan tambahan ataupun dikatakan inisiatif ekonomi sokongan untuk mereka menjalani kehidupan. Namun saya lebih tertarik kepada peningkatan insentif bagi OKU terlantar yang dinaikkan daripada 350 hingga 500, kerana itu adalah ruang yang paling banyak yang diberikan sebab kita tahu bahawa OKU terlantar banyak kos-kos yang perlu mereka tanggung dari segi perubatan dan juga penjagaan. Jadi ini peningkatan itu dilihat sebagai satu yang signifikan. Okey, jadi kita difahamkan bahawa selain daripada golongan OKU itu sendiri, kerajaan juga turut memperuntukkan bantuan kepada ahli keluarga yang perlu menjaga OKU dan juga warga emas. Jadi adakah Encik Faiz merasakan bahawa peruntukan yang diberikan itu memadai dan adakah itu satu inisiatif yang bagus? Pertama sekali, sebelum ini peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM350. Jadi apabila ditambahkan menjadi RM500, pertama kita melihat satu usaha yang signifikan kepada pertama memberikan nilai tambah dan juga ruang kepada orang keluarga yang menjaga OKU, terutamanya OKU terlantar. Sebab mereka mempunyai sedikit tambahan kewangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa yang sama juga saya bersetuju supaya bukan sahaja kita melihat pada bantuan semata-mata kepada OKU terlantar, tapi kita melihat bajet ini macam mana kita nak terjemahkannya supaya komuniti OKU terlantar juga mampu mendapat kemahiran untuk hidup berdikari dari segi pemerkasaannya. Jadi sekarang kita lihat banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk golongan OKU ini. Jadi adakah Encik Faiz sendiri rasa bahawa kemudahan yang diberikan kepada golongan OKU ini perlu ditambah baik lagi? Pertama sekali, sudah pastinya kemudahan untuk komuniti OKU ataupun golongan OKU itu harus ditambah baik kan. Antara inisiatif yang diletakkan dalam bajet 2021 adalah PAS RM5 untuk bergerak daripada sekesen komite-komite yang di bandar-bandar utama. Itu dilihat sebagai satu ruang untuk mengurangkan bebanan perbelanjaan bagi kalangan orang kurang upaya. Namun saya melihat dari segi lebih daripada itu, iaitu dari segi fasiliti, supaya lebih banyak bas-bas yang di kawasan-kawasan yang digunakan, PAS itu boleh digunakan, mempunyai accessibility, boleh diakses oleh orang kurang upaya. Dan yang pastinya kemudahan-kemudahan untuk OKU seperti bukan kita bercakap pasal kemudahan untuk OKU, bukan kita bercakap pasal segi aspek fizikal semata, tandas maupun laluan tekstil, tapi yang lebih utama pemerkasaan daripada segi kesedaran itu sendiri. Kesedaran masyarakat untuk bersama-sama menyeru OKU terlibat dengan masyarakat dan menerima apakah halangan dan cabaran yang dihadapi oleh komuniti OKU supaya mereka boleh bekerjasama dan masuk di dalam masyarakat.
Jadi sekarang ni kita tahu bahawa kita sedang melalui fasa getir di mana kita terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19, ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi bagi golongan OKU sendiri, bagaimana, apa bantuan yang diberikan kepada golongan OKU dalam menghadapi fasa getir ketika ini? Secara umumnya, kalau di melalui Majlis Belia Malaysia, kita melaksanakan mobilisasi relawan MBM. Di mana kepada salah satu kumpulan sasaran kami ialah belia OKU dan orang kurang upaya, di mana kita memberikan pack bantuan kepada komuniti yang terjejas. Yang kedua, kita bekerjasama dengan NGO-NGO sebab kita tahu semasa tempoh PKP ada banyak NGO melaksanakan mobilisasi bantuan. Namun di peringkat MBM kita mengambil inisiatif untuk menyelaraskan bantuan tersebut supaya penerima serta mendapat manfaat. Dan kita bekerjasama dengan NGO-NGO orang kurang upaya seperti Persatuan OKU Cerebral Palsy, MyCP, OKU Autism Malaysia supaya mereka memberikan senarai-senarai OKU yang terkesan. Jadi kita boleh memberikan bantuan secara directly. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang turut dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia ialah kita melaksanakan program penjana di mana kita memberi ruang kepada usahawan-usahawan OKU dan juga individu yang berminat dalam bidang keusahawanan untuk menyertai program kemahiran keusahawanan yang dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia dan juga SME Corp. Jadi kita melihat bahawa keperluan golongan OKU ini sangat komprehensif dan ada yang boleh bekerja, ada yang tak boleh bekerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya golongan yang boleh bekerja ini bagus kerana boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi secara ringkasnya melihat kepada konteks ini, bagaimana untuk membantu golongan OKU ini keluar daripada kepompong B40 dan sebagainya? Yang pertama sekali, apabila inisiatif dinaikkan allowance itu mungkin memberikan satu nilai tambah ataupun ruang supaya OKU bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat inisiatif pihak kerajaan untuk memberikan insentif sehingga sebanyak 60% kepada para majikan. Kita melihat supaya benda ini kepada para majikan untuk menggaji ataupun mendapatkan lebih ramai pekerja OKU berada dalam sektor masing-masing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam bajet 2020 yang kita dapat lihat adalah program inisiatif MyStep, Short Term Employment Program. Di mana kita mengharapkan bahawa belia OKU mengharapkan supaya MyStep ni juga menawarkan peluang pekerjaan kepada belia OKU. Mereka harus mempertimbangkan selaras dengan dasar 1% yang diamalkan oleh kerajaan. Namun, tidak cukup sebagai dasar sahaja. Dia memerlukan satu usaha yang lebih integrasi, lebih integrasi di antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta untuk bersama-sama menawarkan peluang pekerjaan. Dan yang kedua, latihan. Saya melihat sebagai contoh, bagi orang kurang upaya yang mempunyai pendidikan rendah atau mereka mungkin boleh diberikan latihan dari segi aspek modular, CJ modular, supaya mereka boleh mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Okey, baik, itu dia. Terima kasih Encik Faiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini di Malaysia Hari ini untuk berkongsi pandangan mengenai Belanjawan 2021.